Terima kasih untuk persembahan puji-pujian daripada segrup gereja kita. 谢谢我们教会小组的献诗。 Segrup yang baru mempersembahkan puji-pujian di dalam acara perlombaan yang lalu mereka mendapat juara pertama. 他们在我们教会小组诗歌团比赛当中得到第一名。 Mari kita sekali lagi berikan selamat plus kepada mereka. Ketika mereka mengadakan latihan dengan bersusah payah, 当他们辛辛苦苦的练习的时候， saya tidak mau mereka hanya tampil satu kali di dalam perlombaan saja. 我不要他们只是一次呈现节目， Tetapi bagaimana bisa juga memberkati setiap kita. 我也希望他们能够成为我们的祝福。 Dan terbukti lagu pujian ini sungguh memberkati kita. 这一首歌真的是非常的祝福我们。 Selagi masih ada kesempatan, 当我们还有机会的时候， marilah kita melayani Tuhan. 让我们一起来服侍上 Karena 帝。 kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. 因为我们不晓得什么时候会离世而去， Tetapi hidup kita yang sudah menjadi berkat, 但愿我们的生活成为了祝福， itulah hidup yang berarti. 这就是有意义的生活。 Hari ini ulang tahun gereja kita yang ke-19. 今天是我们教会第19周年庆， Ya, kita akan mengambil tema dan merenungkan sebuah tema gereja yang misioner. 我们所要思想的题目是背负使命的教会。 Apa yang dimaksud dengan gereja yang misioner? 背负使命的教会是什么意思呢？ Gereja yang misioner adalah gereja yang pergi keluar menjangkau dunia. 背负使命的教会就是去接触世界的教会。 Saya sudah sangat sering memberitahu kepada jemaat 我常常告诉弟兄姐妹， apa yang menjadi ciri khas daripada gereja Metodis. 我们卫理教会的特点是什么呢？ Kalau kita mendengar gereja karismatik, 如果我们听到有关灵恩派的教 maka 会， kita langsung teringat pujian dan penyembahan mereka begitu baik. 我们很快的就会想到他们敬拜赞美的优点。 Ketika kita mendengar gereja reform, 当我们听到归正教会的时候， maka kita langsung teringat doktrinnya. 我们就会想到他们的教义。 Tetapi ketika kita mendengar gereja Metodis, 当我们听到卫理教会的时候， maka kita harus mengingat semangat daripada Bapak gereja kita John Wesley, 我们必须晓得约翰卫瑟里的精神， yaitu gereja yang bermisi keluar. 也就是向外传福 Sama 音的教 seperti 会。 John Wesley yang harus menunggang kuda pergi ke daerah pertambangan menyampaikan firman 就好 Tuhan. 像当时约翰卫瑟里他骑着马去到这个很远的地方传福音 Nah, ini adalah sebuah ciri khas gereja Metodis. 这就是我们卫理教会的特点。 Gereja yang bukan hanya menunggu orang datang ke gereja, 我们不只是等人来教会， tapi bagaimana gereja yang pergi keluar 我们乃是出去的教 untuk 会， menjangkau jiwa-jiwa yang ada. 去接触灵魂。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur 19 tahun Tuhan sudah menyertai dan memberkati gerejamu. Dan pada hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-19. Kami mau mengingat akan kasih-Mu yang begitu baik, begitu indah di dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tuhan, Engkau menyempurnakan di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa, pada saat ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terlebih lagi Bapa, kami boleh menaati firman-Mu dan melakukannya. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. amin。 Suatu hari sebuah perusahaan sandal mengutus 2 salesman pergi ke daerah terpencil. 有一次呢，有一间这个拖鞋公司差了2位推销员去到偏僻的地方。 Masyarakat di daerah terpencil itu punya kebiasaan tidak pakai alas kaki.
当地的人民没有穿过鞋子， Tetapi dua salesman ini diutus ke daerah tersebut. 但是这两位推销员却被差到那个地方。 Ketika mereka diutus sampai di sana, 当他们到那个地方的时候， mereka melihat kondisi yang sama. 他们看到同样的情况。 Semua masyarakat di sana tidak biasa pakai sandal ataupun pakai sepatu. 当地人民没有穿鞋子。 Ketika dua salesman ini melihat hal yang sama, 当这两位推销员看见同 mereka 样的事 memberikan 情的时候， laporan kepada perusahaan dengan hal yang berbeda. 他们向公司报告不同的消息。 Salesman yang pertama mengatakan, 第一个推销员说， kita batalkan pengiriman produk dari perusahaan ke masyarakat tersebut. 我们要取消进货到这个地方， Karena masyarakat di sana tidak ada yang pakai alas 因 kaki. 为这里的人民没有穿 Ini 拖鞋， sebuah pangsa pasar yang sulit dan mustahil. 这是一个不可能的市场 Salesman ini melihat situasi itu sebagai hambatan. 啊！我看了啊，这位推销员看那个情况是一个阻碍， Dan menganggap tantangan ini terlalu berat untuk diatasi. 而且他觉得要面对克服这样的挑战是 Dan 很 dia 困 tidak 难 bisa 的。 membayangkan apakah ada peluang di dalamnya. 呀，他自己也很难想象，在这样的挑战中有这个机会。 Tapi berbeda dengan salesman yang kedua. 但是第二位推销员就 Dia 不同， melihat kondisi masyarakat yang sama. 他看到同样的社会， Semuanya tidak pakai alas kaki. 每一个人都没有穿这个拖鞋， Tetapi dia menelepon perusahaannya. 但是他却向他的公司打电 Dan 话。 mengatakan, 他说什么呢？ luar biasa. 他说很了不起， Segera kirimkan sandal sebanyak-banyaknya ke daerah ini. 要马上把大量的拖鞋寄到这个地方 Kita akan 来。 membuat masyarakat mengerti pentingnya mengenakan alas kaki. 我们要教导这当地人民明白穿拖鞋的重要 Ini 性。 adalah sebuah peluang yang sangat besar. 这是一个非常大的机会。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Kedua salesman diperhadapkan pada situasi yang sama. 这两位推销员面对同样的环境 Salesman yang pertama fokus kepada masalah. 第一个推销员他的焦点放在困难， Sehingga dia merasa pesimis untuk bagaimana menjualkan produknya di sana. 所以他对要在那个地方卖拖鞋的事情感到悲 Seakan-akan 观。 situasi mempengaruhi responnya. 他的环境影响了他 Bapak, 的 Ibu, 回应。 Saudara, kita diperhadapkan pada situasi kondisi yang semakin hari semakin sulit. 弟兄姐妹，我们也正在面对越来越不容易的 Tantangan 情况。 zaman yang semakin hari semakin tinggi. 我们的这个时代的挑战越来越困难， Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, 但是对于上帝的儿女来 kita 说， tahu kita bekerja bukan mengandalkan diri sendiri. 我们工作并不是靠自己， Kita melayani bukan mengandalkan diri 我们 sendiri. 服侍也不是靠自己。 Dulu gereja tidak sebanyak sekarang 以 ini. 前没有好像现在这么多的教会， Dulu khotbahnya biasa-biasa saja, juga jemaat setia datang beribadah pada Tuhan. 以前虽然讲到很单调，但是很多人还是照样 Tapi 来教 sekarang 会。 gereja berlomba-lomba mengandalkan entertainment untuk menarik orang datang. 但是现在的教会呢，却这个策划了很多的娱乐的节目来吸引 Untuk 人去 membuat 教会。 lampu berkelap-kelip untuk membuat orang hadir. 他们预备了一些的彩灯来吸引人。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐 Ini 妹， sebuah tantangan zaman, tantangan pelayanan yang nyata yang kita boleh perhatikan. 这是我们应当注意的现代教会所面对的挑战与困难。 Namun kalau kita perhatikan Alkitab baik-baik, 如果我们注意圣经的话， Rasul Paulus, 使徒保罗 seorang yang memiliki hati bermisi, 他是一个有使命感的 di 使徒。 zaman di mana Tuhan percayakan untuk melayani, 那个时候，上帝将这个
委任他来服侍。 Dia juga menghadapi situasi tantangan yang ada. 他也面对当时的困难与挑 Mari 战。 kita membuka 1 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. 我们翻开哥林多前书第16章第5到第9 1 节。 Korintus 16 ayat 5 sampai 9. 哥林多前书第16章第5到第9 Firman 节。 Tuhan berkata demikian. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia. Sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu, jika diperkenan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. 我要从马其顿经过，既经过了，就要到你们那里去，或者和你们同住几时，或者也过冬。无论我往哪里去，你们就可以给我送行。我如今不愿意路过见你们，主若许我，我就指望和你们同住几时。但我要仍旧住在以弗所，只等到五旬节，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。 Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menyadari kota Efesus itu ada penuh tantangan dalam pelayanan. 使徒保罗他意识到以弗所城市是一个非常有挑战和困难的城市。 Namun di sana ada peluang yang besar untuk memberitakan Injil. 但是在这个地方也有很大的机会可以传福音。 Rasul Paulus memberikan teladan rohani di dalam melayani, khususnya hal bermisi bagi gereja-gereja Tuhan sepanjang abad, sepanjang zaman. 使徒保罗在传福音的工作上，给历代教会传留了他的榜样。 Bahwa di dalam pelayanan bermisi, 在传福音的工作上， sekalipun ada tantangan, 虽然要面对挑战， sesungguhnya ada perkara-perkara besar, perkara-perkara penting yang Tuhan persiapkan. 其实上帝也已经预备了其大的事情要我们去成就。 Konteks ini mengajarkan bahwa pelayanan sering kali lahir di tengah-tengah tantangan. 我们的服事常常是在面对挑战困难的时候而产生出来的。 Dengan iman kita menyadari inilah peluang yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan Dia. 上帝给我们机会在困难当中来服事荣耀他。 Kita akan belajar 3 poin kebenaran yang penting 我们要一起学习3项真理， untuk mengingatkan gereja kita menjadi gereja yang misioner. 来提醒我们的教会是属于背负使命的 Yang 教会。 pertama, 第一， gereja misioner melihat kesempatan di dalam tantangan. 背负使命的教会在挑战中看见机会。 Ayat 9 memberitahu pada kita, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk bekerja bagi Tuhan, sekalipun ada banyak penentang. 第9节告诉我们，因为有宽大又有功效的门为我开了，并且反对的人也多。 Paulus menyadari pelayanan misioner tidak lepas daripada tantangan. 保罗明白传福音的工作呢，不能够脱离所谓的挑战困 Tantangan 难。 itu tidak membuat dia putus asa dan menyerah. 但是困难挑战不会使保罗灰心放弃。 Rasul Paulus melihat tantangan, dia berfokus kepada Tuhan dan menyadari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi dia. 在面对困难挑战的时候，保罗依靠上帝，知道这是一个好时机。 Gereja yang misioner harus memiliki mata iman yang melihat peluang pelayanan. 背负使命的教会必须拥有星星的眼睛来服侍主。 Bahkan di tengah-tengah tantangan yang besar, 甚至在面对很大的挑战当中， kehadiran gereja harus menjadi terang dan garam.
教会的存在必须成为光和盐， untuk menghadapi masyarakat yang krisis moral, spiritual, dan sosial. 好让我们可以去应付这个道德败坏的社会。 Beberapa hari yang lalu ada sekelompok mahasiswi dari UPH datang mewawancara saya. 几天前，有几位大学生从乌贝哈的大学生来访问我， Ada belasan pertanyaan yang mereka persiapkan. 他们预备了10几个问题， Dan salah satu pertanyaan mereka adalah, 其中一个问题是什么呢？ apa yang gereja lakukan untuk menghadapi krisis moral dan karakter masyarakat sekarang ini? 在面对现代社会的道德腐败的情况之下，教会应该做些什么呢？ Saya berkata ini pertanyaan yang baik. 我对他们说，这是一个很好的问题， Dan inilah yang sudah gereja lakukan belasan tahun. 这也就是我们教会在10几年之间所做的事情。 Yaitu bagaimana mengutus hamba-hamba Tuhan ke sekolah-sekolah bahkan sampai ke UPH untuk menyampaikan pembinaan moral dan karakter Kristiani. 我们差派牧师传道人到不同的学校，包括到乌贝哈大学去培育基督教的道德品格。 Mereka sebagian dari dulunya SMA di Metodis. 他们有几位以前高中的时候是在我们的卫理学校， Tetapi juga ada yang di Sutomo. 有些是在苏多摩学校。 Dan saya mengatakan inilah yang gereja sudah lakukan. 我说这就是我们教会已经做的事情， Untuk bagaimana memenuhi kondisi masyarakat dalam hal moralitas dan karakter. 如何去满足社会有关品格道德的需求。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， mengutus hamba-hamba Tuhan ke sekolah-sekolah jangan pikir ini perkara yang mudah. 你们不要以为差派牧师传道到不同的学校去传福音是一件容易的事 Jangan 情。 berpikir oleh karena sekolah yang membutuhkan kita baru kita diterima. 你们不要以为是因为学校需要我们才去。 Justru karena gereja bagaimana meyakinkan mereka. 相反，是我们教会说服了他们。 Bisa dibilang hampir sebagian mereka menolak. 可以说一部分的学校是拒绝我们去传 Dengan 福音的。 alasan-alasan mereka juga punya program studi mereka. 他们以他们自己的学校的工作计划来拒绝我们。 Tapi kita bersyukur kita punya rekan kerja yang memberikan hikmat bijaksana daripada Tuhan. 但是感谢主，上帝给我们一位有聪明智慧的同工， Untuk meyakinkan sekolah-sekolah yang 让 ada. 他如何去说服那些学 Sehingga 校， kita bisa mengadakan pembinaan moral dan karakter Kristiani. Sekarang sudah ada 60-an sekolah. 好让我们可以在不同的学校去进行基督教品格道德的培训。现在已经有60间的学校。 Tahun ini kita masuk ke kota Pekanbaru. 今年我们会开始进入北甘巴卢城市。 Maksud saya semester ini ya, yaitu bulan Januari kita akan masuk ke Pekanbaru. 我的意思就是说，在下个学期，明年1月，我们将会到这个北甘巴卢。 Sampai sekarang sudah ada 4 sekolah yang siap menerima. 到目前为止，已经有4间学校要接受我们的服侍。 Kita sudah mempersiapkan lebih kurang 16 sampai 17 pembicara. 我们正在预备15到16位讲员。 Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Mencari pembicara yang khotbah di gereja itu jauh lebih mudah. 邀请讲员来教会讲道，那是比较容易。 Karena sebagian besar daripada jemaat itu sudah percaya Tuhan dan sudah terbiasa beribadah. 因为在教会里面，弟兄姐妹已经习惯做礼拜， Sehingga bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. 所以每个人可以安静的坐着听神的话。 Tapi berbeda dengan sekolah. 但是在学校就不同了， Siswa-siswi yang tidak terbiasa beribadah. 学校里面的学生不习惯做礼拜， Sebagian besar mereka juga bukan orang Kristen. 他们大部分也还不是基督徒。 Bahkan di dalam hati mereka sebelum mendengarkan firman Tuhan mungkin sudah ada hati untuk menolak. 在他们还没有听到的时候，他们已经保持距离了。 Ketika penyampaian firman Tuhan kita tidak menarik mereka. 当
我们传福音的时候，讲道的时候，对他们来说没有吸引力， Mereka bisa berbicara satu dengan yang lain. 他们就会彼此说话聊天， Mereka bisa sengaja batuk di sana sini. 他们会刻意咳嗽。 Bapak, Ibu, Saudara, ini tantangan yang kita hadapi. 这就是我们所面对的挑战。 Tetapi ingat, ini adalah peluang yang Tuhan percayakan bagi gereja kita. 同时，这也是上帝给我们教会的一个机 Sehingga 会。 gereja-gereja di Jakarta mereka tahu inilah ciri khas pelayanan daripada GMI Gracia Merak Jingga. 所以在雅加达的一些教会都明白，这是我们棉兰恩典堂的特征 Yang 特性。 secara rutin bagaimana mempersiapkan hamba Tuhan untuk keluar. 我们就是每一年都有差派牧师传道人去传福 Sekalipun 音。 kita tahu ada gereja tertentu di aula besar menyuruh sekolah-sekolah datang berkumpul. Ada gereja tertentu yang menyuruh orang berkumpul. 有一些的教会呢，准备一个大礼堂，邀请人聚集在一起。 Tetapi apa yang gereja kita lakukan adalah mengutus hamba-hamba Tuhan untuk pergi ke sekolah-sekolah yang ada. 但是我们教会所做的不一样，我们是差派牧师传道人到不同的学校 Dengan 去传 dana 福音。 yang sangat besar. 我们需要庞大的 Dan 金钱。 bahkan kita juga tidak memberikan pesan kepada pembicara ketika sudah sampai sekolah, mereka mau percaya Tuhan Yesus, suruh mereka ke Merak Jingga untuk beribadah. Kita tidak memberikan pesan yang 而 demikian. 且我们也没有特别吩咐讲员邀请那些愿意相信耶稣的学生来我们教会做礼拜。 Kita tahu dan percaya bahwa jiwa-jiwa yang diselamatkan adalah jiwa-jiwa yang berbuah kekal untuk kerajaan surga. 我们晓得那些要得救的灵魂不是属于我们的，乃是属于天国的。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Tahun 2004 ketika terjadi tsunami yang besar di Aceh. 在2004年，当时候亚奇发生了大海啸， Kita bisa melihat kerusakan begitu parah. 我们看到那种摧毁性何等大。 Gereja Metodis juga tidak tinggal diam untuk bagaimana menolong. 我们卫理教会那个时候并没有袖手旁观， Dan 我们 saya 尽力去 masih 帮助他 ingat 们。 sekali waktu itu Bishop waktu itu menyuruh saya untuk menanggulangi pengungsian dari Aceh. 当时的会读就特别的吩咐我如何去处理这些大雅奇的难民。 Nah, dan saya sebagai koordinator berusaha untuk bagaimana menerima mereka, melayani mereka sebaik-baiknya. 我作为主要的负责人，我也要想办法如何去服侍这些难民。 Ini perkara yang tidak mudah. 这不是一件容易的事情。 Ketika mereka dikumpulkan di satu tempat, 当他们聚集在一个地方的时候， mereka tanya, di tempat tidur, di kamar tidur itu ada kamar mandi tidak? 他们会问这样的问题：在房间里有洗手间吗？ Karena mereka sudah terbiasa kamar mereka ada kamar mandi. 因为他们已经习惯了在自己的家里房间有洗手间。 Ketika kita mempersiapkan sarapan, makan siang, makan malam untuk mereka, 当我们为他们预备一天三餐的时候， bukan tidak mungkin ada sebagian mereka juga mengeluh makanannya ini tidak enak ataupun tidak seperti selera mereka. 在他们当中可能也是有一些人抱怨这些食物不好吃。 Tetapi satu hal ketika kita mengetahui ini tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita bagaimana melayani mereka. 但是我们必须晓得，虽然我们要面对一些的挑战，但是我们仍然需要去服侍 Saya 他们。 mendengar GMI Aceh waktu itu juga makin banyak orang datang beribadah pada Tuhan pada akhirnya. 我听说呢，海啸之后，亚奇的卫理教会也是有很多人开始去做礼拜。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， semakin besar tantangan yang kita hadapi, 我们面对的挑战越大， sesungguhnya ada peluang yang Tuhan berikan bagi kita. 其实上帝给我们的机会也更大。 Ada sebuah quotes yang mengatakan, 有一句话这样说： ketika kita melihat tantangan sebagai peluang, 当我们把挑战视为机会的时候， kita melihat dunia melalui mata Tuhan. 我们就以主的眼光看世界。 Bapak,
Ibu saudara, saya tidak tahu bagaimana Anda menghadapi tantangan kehidupan, tantangan di dalam pelayanan. 弟兄姐妹，我不知道你如何去面对你的生活，或者是在侍奉当中的这个挑战。 Bila Anda melihatnya dari kacamata Tuhan, maka percayalah ini adalah sebuah peluang. 如果我们能够以上帝的眼光来看事情，我们就会看到时机。 Oleh sebab itu jangan takut kepada tantangan dan hambatan. 所以，请不要害怕面对困难与挑战， Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melampaui tantangan zaman. 因为我们所敬拜的上帝是超越时代挑战的上 Ini 帝。 poin yang pertama. 这是第一点。 Poin yang kedua, 第二点， gereja misioner berkomitmen pada kehendak Tuhan. 背负使命的教会委身于主的旨意。 Di dalam ayat ke-7 di sana dikatakan, aku berharap tinggal bersama-sama dengan kamu beberapa waktu lamanya, jika Tuhan mengizinkan. 第7节记载：主若许我，我就指望和你们同住几时。 Rasul Paulus menegaskan bahwa dia ingin sekali memberi perhatian kepada jemaat di Korintus. 使徒保罗表示，他非常的渴望多关心以弗所教会。 Namun keinginannya dia juga harus mendahulukan kehendak daripada Tuhan atas seizin Tuhan. 但是他也必须看重上帝的旨意，过于他自己所要的。 Paulus tidak bertindak sesuai dengan keinginannya. 保罗他没有按照自己所要的做事情 Ini，sebuah pembelajaran penting bagi kita. 这也成为我们一个非常重要的功课。 Gereja yang misioner adalah gereja yang mengutamakan kehendak Tuhan. 背负使命的教会是看重上帝旨意的教 Di 会， dalam segala rencana yang daripada Allah. 在上帝的计划里面， Tanpa seizin dan penyertaan Tuhan, percayalah rencana ini kita tidak akan berhasil. 若上帝不许可，我们的计划不会落实的。 Gereja juga harus belajar bergantung kepada Tuhan. 我们也必须学习依赖上帝。 Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi visi gereja kita? 我们教会的意向是什么呢？ Visi gereja kita adalah gereja yang misioner dan mandiri. 我们教会的意向就是传福音和自立的教会， Gereja misioner dan mandiri. 传福音和自立的教会。 Kita akan menjadikan gereja kita gereja yang bermisi dan mandiri secara rohani. 我们会从属灵方面使我们的教会成为传福音和自立的教会， Berdampak bagi dunia. 能够给世界带来影响力。 Oleh sebab itu kita punya 3 misi GMI Gratia untuk mencapai visi tersebut. 所以我们的教会也定了3项的使命，好让我们可以达到我们的意向。 Yang pertama, 第一， meningkatkan pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat. 提高信徒在信心和灵性上的成长。 Apa yang gereja sudah lakukan untuk pertumbuhan iman kerohanian jemaat? 我们教会做了些什么，使我们的弟兄姐妹可以在灵性和信心上 Kami 成 bukan 长吗？ sekedar melalui khotbah setiap minggu ataupun hari Rabu kebaktian doa saja menyampaikan firman Tuhan. 我们不仅是在礼拜天的讲道，或者是星期三的讲道来分享神的话， Tetapi kami juga melalui cell group yang ada supaya jemaat boleh bertumbuh bersama. 我们也透过小组，希望信徒可以在其中成长。 Kita melalui platform online supaya jemaat bisa belajar penafsiran Alkitab. 我们也预备了这个在线的平台，使弟兄姐妹可以学习圣经。 Gereja juga membuka peluang bagi jemaat ingin tanya jawab untuk di WhatsApp kepada saya untuk bisa memperoleh jawaban tanya jawab. 我们也提供好让弟兄姐妹可以透过 WhatsApp 提问问题。 Gereja juga membuka kelas-kelas pembinaan. 我们教会也开了一些培训班， Ada pembinaan dasar iman Kristen. 有这个信仰基础班， Ada pembinaan kelas pranikah. 也是有婚前辅导班， Ada juga pembinaan-pembinaan lainnya. 还有其他的这个培训班。 Semuanya bertujuan untuk supaya jemaat bertumbuh di dalam iman 这一 kerohanian. 切的目的就是要帮助信徒在灵性和信心上成长。 Ketika gereja sudah melakukan ini semuanya, 当我们的教会已经尽善本分， masih saja ada orang berkata, aku tidak bertumbuh.
还是有人说我不能够成长？ Mungkin yang perlu ditanya, kamu ada ikutin tidak program-program yang dipersiapkan oleh gereja? 可能要问的是，你有没有真正去参与教会的工作计划？ Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. 亲爱的弟兄姐妹， Ya, gereja sudah melakukan segala sesuatu untuk supaya jemaat bertumbuh di dalam iman kerohanian. 教会已经做了一切能够帮助信徒成长的工作。 Misi gereja yang kedua, 我们教会的第二项使命是 mendorong ekspansi pelayanan melalui cell group, 透过小组鼓励扩展事工。 menggerakkan jemaat menjangkau masyarakat yang belum terlayani. 我们推动我们的信徒去服侍那些还没有得到服侍的社群。 Membuka pos-pos pelayanan yang ada. 我们开拓了一些的布道所。 Saya sudah pernah mengatakan kita memiliki 12 pos pelayanan. 我说过，我们已经有12间的布道所。 Dalam 19 tahun ini kita sudah punya 12 pos pelayanan. 在这19年之间，我们开拓了12间的布道所， 3 itu sudah mandiri. 其中3间已经自立， 3 sudah jemaat persiapan. 还有3间已经准会堂， Dan 6 menjadi masih pos pelayanan. 剩下6间还是布道所。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita sekarang melihat supermarket yang besar satu persatu sudah merosot penjualan, bahkan ada yang sampai tutup. 我们已经看到一些的超级市场他们开始关闭了。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， sekarang kita bisa melihat Indomaret dan Alfamart itu menjamur di mana-mana. 相反，这时候我们也看到到处都有这样的Indomaret、Alfamart 这种类型的。 Jauh-jauh hari saya sudah menyaksikan hal ini. 其实我很久以前都已经看到这一 Oleh 点。 sebab itulah bagaimana melalui cell group kita membuka pos-pos pelayanan yang ada. 所以呢，我们透过小组在不同的地方开拓布道所， Ya, dari cell group yang ada. 透过我们的小组， Ya, misalnya ada 10 orang di daerah Sukarame. 我们差派10个人到这个苏嘎拉梅这个地方。 Semula kita buka di Asia Megamas. 我们开始是在Asia Megamas Nah, 开 kita 布道所， melihat jumlah jemaat berkembang begitu cepat. 然后当时候信徒的增长很快， Akhirnya gereja tersebut sudah menjadi jemaat mandiri. 所以现在已经自立了。 10 orang yang semula kita kirim. 我们起初只派了10个人， Sekarang sudah ada 100 lebih orang beribadah di sana. 现在做礼拜的已经有大约100人。 Kemudian Cemara Asri juga kondisi yang sama. 这个Cemara Asri 也是有同样的情 Ya, 况。 kita melalui cell group memulai pelayanan di sana. 我们也是透过小组开始那边的事工， Dan tahun depan akan menjadi jemaat mandiri. 明年也会成为自立的教 Karena 会 yang。sudah beribadah itu rata-rata sudah 100 orang. 现在做礼拜的人数也是平均100人左右。 Metodis 2 kita juga membuka pos pelayanan. 卫理学校也是有布道所， Ada beberapa hamba Tuhan, jemaat yang dulu beribadah di sini, kita izinkan mereka beribadah di sana dan tidak lagi beribadah di gereja kita. 有一些的会友，包括牧师传道人，以前是在这里做礼拜，但是现在已经在那边 Kita 服 bisa 侍了。 melihat bagaimana jemaat di sana juga terus bertumbuh. 我们也看到在那边的信徒也不断的增长， Setiap tahun ada belasan daripada jemaat yang dibaptis. 每一年都有10几位的弟兄姐妹受洗。 Dan bahkan remaja pemuda di sana sudah ratusan orang. 而且在那边的少年人已经有100以上的人数。 Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， inilah misi gereja kita, gereja yang misioner, 这就是我们教会的使命。 untuk bagaimana untuk pergi keluar. 我们不断的向外传福音。 Kemudian yang ketiga, 第三， misi gereja kita adalah mengadakan penginjilan yang berbasis komunitas. 我们教会的使命是以社区为基础的福音事 Melalui 工。 komisi misi kita melaksanakan penginjilan-penginjilan ke sekolah-sekolah. 透过我们教会的差传组，我们去到不同的学校传福音， Untuk menjangkau siswa-siswi. 去接触学生们。 Untuk bagaimana memberitakan Injil pada guru-guru. 我们也
向他们的老师 Beberapa 传福 tahun 音。 terakhir ini kita mengadakan terobosan untuk memberitakan Injil kepada orang tua 最 siswa-siswi. 近几年，我们也做了一些的突破，我们开始向家长传福音。 Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang gereja kita sudah lakukan selama 19 tahun. 弟兄姐妹，这就是我们教会在19年里面所做的事工。 Awal mula kita keluar daripada GMI Gloria. 我们开始是从荣耀堂分出来的， Ya, kita pernah beribadah di pinggir jalan. 我们曾经在路边做礼拜。 Dan lebih kurang ada 200 orang yang beribadah waktu itu. 那个时候参加崇拜人数大概有200人。 Kita punya kerinduan, kita ingin punya tempat ibadah yang tetap. 我们希望有一个固定做礼拜的地方。 Kita sudah pernah doakan bergandeng tangan di daerah Esparman 我们 sana. 曾经在 Esparman 的一块土地那边牵手祷告。 Kita rindu tanah itu bisa dibangun gereja untuk kita beribadah. 我们希望那块的这个地批可以建教 Tapi 会， satu dua hal kita tidak jadi beli di sana. 但是我们不曾在那边建教会。 Tuhan persiapkan tanah di tempat ini. 上帝为我们预备这个地方， Tanah yang jauh lebih baik daripada daerah Esparman. 这块地比 Esparman 那块地更好。 Dulu di sini namanya Jalan Gudang. 以前这条街名叫做 Gudang， Tempat yang gelap. 是没有灯、黑 Tempat 暗的 yang 一个地 rawan 方， kejahatan. 也是有很多这个邪恶的地方 Tetapi。kita bisa melihat sekeliling kita sekarang ini bangunan-bangunan tinggi sudah dibangun. 但是现在我们看到周围已经有这个高楼建立起来， Hal ini memberitahu kepada kita. 这告诉我们什么呢？ Tuhan sudah menyertai dan memberkati gereja kita. 上帝已经与我们同在，赐 Di 福于我们。 tengah-tengah tantangan yang sesulit apapun. 在面对何等大的困难也好， Kalau kita bisa melihat di dalam akhir kertas acara kita. 如果我们注意看我们程序单的最后一面， Rata-rata yang beribadah bersama dengan pos PI kita ada lebih kurang 1000 orang lebih. 这个总数也就是包括我们布道所参加崇拜的人数有1200左右。 Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini semuanya adalah pertolongan daripada Tuhan. 弟兄姐妹，这都是因为上帝的帮助。 Oleh sebab itu ketika kita sudah melihat Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita, 所以，当我们发现上帝已经与我们同在，而且帮助 maka 了我 kita harus 们， mengerti bahwa di tengah-tengah tantangan ada peluang, ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. 我们就能够明白，在面对挑战困难的当中，有上帝给我们的机 Maaf, 会 yang。ketiga, gereja misioner berani melangkah dengan pengorbanan. 第三项就是背负使命的教会，敢于付出买布。 Ayat ke-8 memberitahu pada kita, aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. 第8节告诉我们，但我仍旧住在以弗所，只等到五旬节， Di sana ada tantangan. 在那里有挑战， Di Efesus ada banyak penentang. 在以弗所有很多反对福 Rasul 音的人， Paulus menghadapinya. 使徒保罗面对他们， Ini memberitahu pada kita Rasul Paulus siap berkorban menghadapi ini semuanya. 这告诉我们保罗愿意付出去面对这一切。 Gereja misioner adalah gereja yang siap untuk berkorban. 背负使命的教会是愿意牺牲的教会。 Bapak Ibu Saudara, kita baru saja melewati masa sulit, yaitu masa pandemi COVID-19. 弟兄姐妹，我们刚刚脱离了所谓的新冠肺炎的病毒。 Awal mula COVID itu terjadi. 在新冠肺炎病毒刚开始的时候， Belum ada vaksin yang ada. 那个时候没有疫苗， Belum ada pengobatan-pengobatan yang baik di sana. 也没有足够条件的医疗办法。 Gereja terpaksa harus menutup pintu untuk beribadah bersama. 那个时候教会逼不得已要关闭起 Tetapi 来， pelayanan penggembalaan gereja tetap harus dilakukan. 但是教会的牧养工作要继续 Pada 下去。 saat awal COVID, 在新冠肺炎的 belum ada 初 vaksin, 期 belum ada obat. 没有药物，没有疫苗。 Ketika jemaat mengalami terjangkit COVID. 当我们的会有被传染的时候， Dan saya mendengar informasi gereja-gereja di Pulau Jawa.
我也听到在爪哇地的一些教会， hamba Tuhan tidak langsung memimpin di dalam pemakaman. 牧师传道人没有实体的去办这个仪式， Tetapi memimpin melalui online. 他们带领葬礼仪式是透过在线的方式。 Tetapi ketika saya berpikir dan berpikir, 但是当我深入思考之后， ketika jemaat meninggal dunia oleh karena COVID, 当教会有信徒因着病毒而离世， seluruh anggota keluarga juga tidak berani mendampingi. 他们的家园也没有一个敢于 Tidak ada 陪伴他们， sahabat-sahabat juga yang berani datang. 好友也不敢出席。 Maka saya berpikir waktu itulah hamba Tuhan harus datang mendampingi mereka. 我就想，就在这样困难非常时刻，牧 Oleh 师 sebab 传 itu 道人 Bapak 要 Ibu 在场。 Saudara bisa melihat kami terpaksa harus mempergunakan APD untuk mendampingi mereka dan memimpin acara kremasi. 所以那个时候，我们牧师传道人必须穿上防护的服装，然后去带领葬礼。 Dan kalau mau dihitung-hitung hampir 10 orang yang dipimpin. 如果我算呢，我大概带领了大概有10个人。 Ya, berkat doa daripada jemaat. 这也是因为有你们在祷告中的支持， Belas kasihan daripada Tuhan. 上帝的怜悯， Sehingga kami boleh melayani dengan baik. 好让我们可以好好的来服侍。 Tapi kalau jujur mengatakan, 但是如果要坦白的话， apakah kami takut terinfeksi? 我们会害怕被传染吗？ Ya, jelas kami juga khawatir. 是的，我们当然会 Apalagi 担 saya di 心。 rumah waktu itu ada orang tua. 更何况我的家里有老年人， Ya, ada keluarga. 有我的家人， Sehingga setiap kali memimpin saya harus bagaimana karantina 2 minggu lamanya. 所以每次我处理葬礼之后，我就要自己隔离2个礼拜。 Tetapi saya tahu inilah panggilan kami sebagai hamba Tuhan. 但是我明白，这是我们作为神仆人的呼召。 Untuk mendampingi domba-domba yang sedang berduka. 我们必须去陪伴正在受伤 Inilah 的 bukti yang 会友 bisa，kami lakukan sebagai hamba Tuhan dalam melayani. 这就是我们主的仆人所能够做的事情。 Sama seperti dokter-dokter yang berani berkorban menyembuhkan orang sakit. 就好像那些敢于牺牲自己的医生， Kami juga sebagai hamba-hamba Tuhan juga dipanggil untuk mendampingi dan berkorban menghibur jemaat yang sedang berduka. 我们教牧同工也是蒙召要去陪伴、去安慰正在受 Bapak 伤 Ibu 的 Saudara 信 yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， gereja yang misioner 背负使命的教 adalah 会 gereja yang siap untuk 是 berkorban. 愿意牺牲付 Sebagai 出的教会。 kesimpulan di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 作为今天早上的结论， Di dalam ulang tahun gereja kita yang ke-19, 在我们教会庆祝第19 kita 年庆的时候， diingatkan apa yang gereja kita sudah lakukan. 我们这个追想我们教会所做的一切， Dan gereja akan terus lakukan. 而且我们还会继续做下去。 Gereja yang misioner tidak bisa mengandalkan kami hamba Tuhan saja yang bekerja. 背负使命的教会不能够单单依靠教牧同工来工 Kami 作， butuh dukungan doa Bapak Ibu 我们 Saudara. 有需要弟兄姐妹的祷告支 Kami 持， butuh dukungan kerjasama daripada saudara-saudara sekalian. 我们也需要大家同心合作。 Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 所以弟兄姐妹，让我 kita 们 jadikan gereja kita menjadi gereja yang misioner. 让我们使我们的教会成为传福音的教会。 Melihat kesempatan di dalam tantangan. 我们要在困难挑战中看到时机， Senantiasa berkomitmen di dalam kehendak 我 Tuhan. 们要委身在上帝的旨意里 Kita 面。 menjadikan gereja kita gereja yang misional yang melangkah dengan pengorbanan. 我们要使我们教会成为传福音的教会，敢于付出向前进。 Kiranya melalui gereja kita, 但愿透过我们的教会， ya semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan. 有更多的人可以认识主耶稣。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan sudah menolong, memimpin, memberkati di dalam pelayanan kami, dan khususnya juga di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, Tuhan menyempurnakan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk hari-hari ke depan,
Tuhan juga menopang kami. Mohon belas kasihan daripada Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, dengarkan doa kami. Dan pada saat ini Bapa, kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk menerima roti dan cawan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati. Dengarkan doa kami ini Bapa yang kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus berkati.